Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Izwan Azir Saleh dan anda sedang menonton Dengar, kami siarkan secara langsung setiap malam Jumaat. Alhamdulillah, senang rasa hati dapat kembali untuk bersama-sama dengan anda. Dan saya tidak bersendirian, panel tetap saya Ustazah Muzayyanah Abdullah akan turut mengupas dan mendalami setiap permasalahan yang kami bawakan. Bukan main marah dan terkejut rakyat Malaysia mendengar kisah penderaan Kadet Laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Zulfarhan Osman sehingga meragut nyawanya. Dalam satu penceritaan di mahkamah, rakan-rakan Allahyarham tertuduh memberitahu mereka bukan membuli dan mereka melahirkan rasa sayang mereka kepada Allahyarham sebagai badi atau rakan sepengajian. Nah, itu sedikit kisah yang saya kongsikan, tapi pada malam ini kami bawakan secara eksklusif ibu dan ayah kepada Allahyarham Zulfarhan Osman untuk kita dengar sendiri dan kupas topik dengar pada malam ini, berdamai dengan takdir. Bila takdir datang menguji, kebenaran itu perlu ditelan walaupun pahit. Kehilangan anak yang disayangi dengan cara yang begitu menyayat hati bukan mudah untuk dilupakan. Belas hari bulan sampailah 25 hari bulan. Zulfarhan dikurung dalam bilik 410 Asrama Jebat. Beliau ni dikawal oleh suspek-suspek yang melakukannya. Kami dibawa berjumpa dengan pegawai polis penyiasat dengan doktor buat postmortem. Apabila kami sampai di bilik mayat tu, kami dibuka selimut, kami tengok muka jenazah bahawa ini memang betul lah jenazah anak kami. Tapi saya tak puas hati sebabkan pada malam kami dapat panggil telefon tu, pegawai UPNM cakap arwah ni mati terbakar. Dalam hati saya, Zulfarhan, awak mak lahirkan sempurna. Jasad awak bersih. Tapi apabila awak balik, jasad awak dah tak sempurna. Dah apa? Bertapuk-tapuk kan. Yang saya marah sangat sebab kemaluan dia pun ditekapnya, semua sekali ditekap. Jadi saya kata lebih baiklah arwah ni meninggal daripada dia hidup tersiksa. Yang 6 orang tertuduh tu, keluarga beliau memang tak datang jumpa saya kecuali seorang saja yang disebutkan datang pada hari pertama perbicaraan. Pada saya, kalau beliau tak datang pun tak jadi masalah pada saya. Tapi seolah-olah beliau ni melihat kita, berjumpa kita dengan anak saya yang membunuh anak beliau. Kita kena ambil iktibar lah dari segi ibu bapa, masyarakat dan kerajaan. Kita kena pantau anak kita. Dengan siapa dia berkawan, ke mana dia pergi, bagi kasih sayang, tumpukan perhatian apa-apa. Jangan kita ambil lewa. Macam apa kalau contohnya, kalau anak kita buat nakal, kita kena beritahu. Kalau macam dia bikin masyarakat, kita kena tahu bahawa buli ni boleh mendatangkan mudarat. Boleh mencederakan sesiapa yang dibuli. Kan? Jadi, apabila buli ni pun datang kesan kepada fizikal budak, mental budak, pelajaran budak. Dan kajian pula, kalau boleh, buatlah satu kempen besar-besaran atau daripada media sosial bahawa buli ni boleh memudaratkan kepada masyarakat umum semuanya. Satu nyawa melayang gara-gara tindakan yang terlalu mengikut emosi tanpa mendahulukan akal. Bagaimana ingin berdamai dengan takdir ini? Adakah sakit kehilangan boleh diubati dengan memberi kemaafan? Kupasannya bersama Dengar malam ini. Dan saya bersama dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah, panel tetap saya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuntut balik kerusi saya ni, 2 minggu saya kosongkan dan Talib telah menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Talib. Dan Ustazah, apabila mendengar kes apa yang berlaku kepada Allahyarham Zulfarhan inilah, Ustazah bagaimana perasaan pada ketika itu?
Memang terkejut, Masya Allah. Bukan Ustazah seorang lah, Izwan, sudah pastinya satu Malaysia. Betul. Sebab semua kita bukan orang yang tidak bertamadun. Kita hidup pada, yelah zaman sekarang ni semua orang dah ada ilmu, pelajaran. Kenapa perkara macam ni masih berlaku? Tapi Ustazah seperti biasa, Izwan, Ustazah fikirkan semua ni sebab kita tidak berkiblatkan yang sepatutnya. Itulah Allah. Kita tak jagalah agama kita. Betul. Sebab Allah tak perintahkan kita macam tu. Tapi bila dikuasai oleh nafsu, oleh iblis, macam inilah yang berlaku. Kita tak nak perkara macam ni berulang. Dan di studio pada malam ini kami bawakan secara eksklusif ibu dan ayah kepada Allahyarham Zulfarhan Osman, iaitu Encik Zulkarnain Idrus bapanya dan Puan Hawa Osman ibu kepada Allahyarham. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abang Zul dan Kak Hawa saya panggil. Terima kasih datang jauh daripada Johor untuk bersama dengan kita pada malam ini. Saya tertarik tadi dengan apa yang Ustazah gunakan satu perkataan tamadun tu. Apabila Abang Zul dan Kak Hawa datang daripada Johor mendapat panggilan kata anak sudah tidak ada untuk melihat jenazah itu, membuka beg plastik dan melihat jenazah Allahyarham Zulfarhan, anak kesayangan, anak sulung, anak yang diharap-harapkan. Terfikir tak bahawa tindakan ini tak bertamadun sama sekali? Apa yang diterima oleh Allahyarham? Okey. Saya fikir begitu juga maksudnya yang apa yang Profesor cakap, Ustaz cakap, bahawa dalam kehidupan yang sekarang moden ni masih ada lagi sifat-sifat yang tidak berkemasaan. Contohnya, mana kita kalau kita dengar di mahkamah yang saya pergi, hakim pun terperanjat bahawa selama dia jadi hakim belum ada yang kematian tu distreka. Biasanya kita dengar macam bunuh, kan, lain-lain lah, kemalangan apa kan. Rotan kan. Ini dia pun terperanjat bahawa kena striker. Belum ada dia kata saya dah jadi ni tak ada lagi jumpa lagi. Itu yang dia cakap, dia heran. Kalau dari segi logik ini pun kita pun dah maju kan. Patutnya buli-buli ni semua memang dah tak ada lah. Dia dihapuskan lah. Kak Hawa pula, bagaimana melihat kepada keadaan jenazah pertama kali itu? Ceritakan kepada... Sebab kisah-kisah ini orang tak tahu. Orang tahu apa yang berlaku kepada Allahyarham, tetapi perasaan yang terpaksa dibendung oleh keluarga tu, yang tu orang nak tahu. Saya pada mula malam tu saya dapat khabar berita arwah meninggal. Saya masa Abang Zul dapat khabar berita tu, saya, ya Allah, anak aku. Macam terdetik gitu. Lepas tu bila sepanjang perjalanan saya berdoa, mudah-mudahan bukanlah anak saya. Setibanya di bila nak buat postmortem, sebelum buat postmortem, dia minta buka. Saya perhatikan memang betul anak saya. Tapi daripada pengamatan saya, dia ada luka di kening. Semasa dia dilahirkan, dia tak ada luka pun. Dan bila jenazahnya buka, Allah terlampau sayu sangat saya melihat keadaannya. Sebab semasa kelahirannya, ya Allah, hai, dia sempurna apa semua. Tapi bila dia kembali ke rahmatullah, jadi macam gitu. Saya pun berfikiran, tak apalah, biarlah dia meninggal daripada dia menanggung azab sepanjang hayat dia. Jadi tak apalah, saya redha. Dan untuk mungkin kita mengimbas kembali apa yang berlaku, elok juga saya kongsikan dengan anda huraian kes. Buli ini melibatkan mangsanya Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain. Beliau dituduh mencuri komputer riba dan didera secara berkumpulan oleh rakan-rakan kadet yang lain menggunakan setrika wap, tali pinggang, getah paip dan penyangkut baju. Semua kejadian ini berlaku dalam sebuah kampus universiti. Walaupun universiti ketenteraan, dan mungkin menurut beberapa firasat kata-kata orang, adatlah tu universiti tentera, biasalah tu kalau jadi begitu. Tetapi tindakan ini meragut nyawa seorang kadet dan ini tidak boleh dibiarkan dan ia mesti menjadi pelajaran kita bersama, ya Ustazah. Sangat. Dan mungkin Abang Zul nak ceritakan antara momen-momen ketika berada di mahkamah, ketika berdepan dengan keluarga tertuduh yang lain, ya. Katanya tak ada siapa pun yang datang minta maaf, ada seorang sahaja keluarga. Mungkin Abang Zul nak kongsikan.
Masa dalam mahkamah tu, saya perhatikan keluarga-keluarga tertuduh dengan saya, pihak yang bapa pada arwah, seolah-olah tidak kenal. Dia duduk di satu tempat, dia duduklah. Kalau kita selisih dengan kita pun, dia macam buat tak kenal lah. Dia buat dia. Buat dia. Kita bukan nak minta awak sebagai bapa kepada dulu minta maaf kita. Tidak. Saya pun tak minta tak bermaksud begitu. Tapi sekurang-kurangnya bagi salam ke, apa khabar ke, kan. Begitulah. Kalau saya pun tak kecil hati. Itulah kalau di situ mahkamah kan, beliau kadang-kadang tengok kita. Pada saya kalau di mahkamah saya selalu pakai baju Justice for Farhan. Kan. Jadi saya pun tak tahulah macam mana perasaan dia orang tengok saya. Kan. Adakah saya ni sebagai orang yang bersalah yang membunuh anak dia atau sebaliknya pun saya tak pasti. Kan. Kita ni sebagai bapa pada saya sekurangnya bertegurlah anak-anak yang buat salah tu kan. Mak bapak kita mana ada mak bapak suruh anak buat jahat, tak ada. Kan. Tapi ketika di mahkamah tu hanya ibu dan ayah saja, anak-anak tu dah tak adalah masa tu. Yang tertuduh tu. Yang tertuduh tu masa berbicara anak-anak dia orang ada juga. Dalam kandang tertuduh. Ya? Ada kandang tertuduh. Tak ada peluang untuk bertemu dengan ayah. Tidak ada peluang. Jadi saya itulah fikirkan tak apalah kalau dia tak minta maaf pun tak apalah kan, sereda ajalah. Kak Hawa pula, mungkin mereka dah dijatuhkan hukuman, rasa lega atau ada rasa macam belum lepas lagi? Walaupun perasaan itu tak dapat dilepaskan walaupun hukuman telah pun dikenakan kepada tertuduh. Saya rasa hakim lagi arif, tapi pada saya mungkin tak munasabahlah hukuman dijatuhkan 18 tahun tu. Sebabnya bila tolak 4 tahun dah tinggal 14 tahun. Tapi mungkin Allah Maha Adil, mungkin pendakwaan telah membuat rayuan, mungkin Allah mendengar isi hati saya untuk kembali kepada kanun kesesaan 302 dan yang 330 tu maknanya lebih sikitlah kepada 7 tahun ke ataupun lebih. Sebab pada saya nak biar dia duduk lama di dalam penjara tu supaya mereka dapat keinsafan. Sebab kalau mereka dikeluarkan awal, mungkin mereka akan menyambung pelajaran dan mereka akan dapat pekerjaan sebagai pegawai ke, dan mereka akan membuli pula orang bawahnya. Baik. Pada mereka kata mereka dah insaf. Tetapi bila ada jawatan sikit, nanti mungkin mereka akan membuat balik. Ustazah, kes bermula ni Ustazah sebab tuduhan curi laptop je Ustazah. Lepas tu pula datang daripada firasat bomoh. Katanya dia yang mencurinya. Jadi kerjakan dia kan. Contohnya macam itulah kan. Macam mana Ustazah mungkin nak menasihatkanlah, janganlah percaya pada tilik-tilik ni kan. Sehingga kalau kata orang tu masuk penjara, tak apa ni orang tu hilang nyawa kan Ustazah. Masya-Allah. Ustazah Izzuan bila dengar kata macam mana dibuktikan bahawa dia tu memang betul-betul mencuri arwah ni kan. Jadi bila kabarnya dengar cakap bomoh, memang Allahu Akbar, kita dah duduk bukan di zaman jahiliah lagi. Jadi para penonton, sahabat-sahabat yang mendengar hari ini, tolonglah jadikan ini semua sebagai pelajaran. Kita melihat ibu dan ayah yang berada di hadapan kita ni, kita orang Islam, kita bukan bangsa yang tidak beragama, maka balik kepada Allah. Kalau dah Allah tentukan, tajuk kita malam ni best tau Izzuan, berdamai dengan takdir. Di pihak Kak Awa sendiri kan, memang siapa kita untuk berperang dengan takdir tu. Benda dah tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi yang ralat ni sebagai ibu, sebagai ayah, sebab perkara ini berlaku hanya dengan satu tuduhan. Dan anaknya sempurna dulu, kini sudah tidak menjadi sempurna. Bahkan kalau hidup pun mungkin berlaku kecacatan dan sebagainya. Hanya kerana perkara amarah yang didorong oleh syaitan tadi. Baik.
Sekejap lagi saya nak minta kepada Abang Zul dan Kak Hawa ni mengulas. Tadi saya nyatakan ketika pembukaan tadi, kawan-kawan ni kata dia sayang sebenarnya kepada Zulfarhan ni. Takkanlah kami nak buat dia macam tu. Kami sayang kepada dia. Dia body squad. Satu sekali masuk, sekali lapor ke universiti kan. Tapi akhirnya Zulfarhan mati di tangan mereka. Sekejap lagi kita dengar nak berehat seketika, kembali selepas ini. Okey tim, hari ini kita ada kes yang memang mendapat perhatian masyarakat kita, kes buli dan apa yang berlaku kepada seorang kadet UPNM, Allahyarham Zulfarhan Osman, sebenarnya suatu yang membuka mata kita. Kerana buli, beliau tak ada di sini untuk meneruskan cita-citanya tu. Sebenarnya buli ni isu daripada zaman dulu dan sampai sekarang sehingga menyebabkan kematian. Kita nak tanyalah, pihak bertanggungjawab ni tak buat penelitian ke atau mencari jalan untuk mengakhiri apa yang dah berlaku zaman sampai sekarang sehingga menyebabkan kematian. Itulah Izzuan, kadang-kadang sebabkan kes buli ni dah terlalu banyak dekat Malaysia. So jadi ibu bapa ni dia dah rasa biasa sahaja kes-kes macam ni. So jadi ada setengah yang mana anaknya tu menjadi pembuli, dia rasa biasa, yang mana macam biasalah budak-budak bergaduh kan. So tapi benda tu sebenarnya ibu bapa kena kawal pergerakan anak-anak. Kita tak tahu apa kat luar anak-anak buat, anak-anak kita menjadi siapa. So jadi kita takut anak kita melakukan jenayah dan menganiaya orang lain. Mungkin sikap mak ayah yang macam tak ambil berat pasal anak dia ni boleh jadi sebab itulah punca anak diorang dibuli sebab diorang tak ambil tahu kan, tak ambil kisah. Lepas tu bagi saya sikap individu tu sendiri pun salah satu punca juga sebab yelah kadang-kadang diorang ni suka cek pasal. So benda tu buat kawan buat jadi dendam, lepas tu diorang yang buli kawan dia kan. So saya rasa sikap individu tu pun salah satu punca juga isu buli ni. Macam majoriti isu kes buli ni pun dalam kalangan pelajar kan. Mana cikgu, mana warden? Diorang patutnya mainkan peranan penting nak selesaikan isu ni. Contoh macam ada kes buli dekat asrama ke sekolah ke. Patutnya apa peranan diorang? Diorang buat senyap je ke? Mestilah tak nak kecoh. Kalau kecoh, buruklah nama institusi dengan sekolah. Lagi satu kan, yang kawan-kawan ni, kalau kau tahu kawan kau kena buli, takkan kau senyap je. Kau senyap sebab kau takut kau kena pukul sekali ke? Ataupun kau senyap sebab kau pun join sekaki. Betul tak? Saya geram betul dengan pembuli ni, dan kepada anda yang suka membuli di luar sana, saya nak beritahu anda cumalah sekumpulan manusia pengecut dan penakut sehingga anda perlu bergabung dengan kawan-kawan untuk menunjukkan kekuatan anda. Sedangkan sekiranya anda bergerak sendirian, andalah yang paling penakut sekali. Itu sebenarnya satu dapatan daripada kajian, sebab dia jadi pembuli ni dia nak tunjuk dia hebat akibat daripada rasa takut dia yang sebenarnya wujud dalam diri dia. Kita masih lagi bersama dengan Abang Zul dan Kak Hawa, ibu dan ayah kepada Allahyarham Zulfarhan Osman, kadet laut di UPNM yang meninggal dunia pada tahun 2017 kerana dibuli oleh sekumpulan rakan-rakan yang menyifatkan mereka sebenarnya sayang kepada Allahyarham ni. Rakan kami, buddy, lapor diri masuk universiti sama-sama. Takkanlah kami buat dia begitu. Ustazah, saya macam rasa ini suatu kemunafikan yang sangat besar. Saya nak tanya Abang Zul lah, apabila mendengar kenyataan begitu daripada tertuduh, apa rasa hati Abang Zul? Saya sebenarnya tak percaya anda cakap macam itu. Mulut saja, hati tak. Siapa? Itu pasal cerita, mulut itu keluar dalam mahkamah. Mungkin untuk mempertahankan diri dia. Kita tak tahu kan. Supaya jangan dikena hukuman 302. Jadi, pada saya memang itu sekadar sifat-sifat macam pencara cakap lah, munafik. Cakap bohong daripada mulut, bukan daripada hati. Kak Hawa? Pun macam itu jugalah. Sebabnya kalau kata kawan baik, dia takkan buat macam gitu. Sebabnya dia harus memberitahu kepada warden ataupun kawan-kawan yang lain lah. Sebab dia orang dah mencari laptop tu apa tu semua, tak jumpa-jumpa pun.
Jadi maknanya kalau misalnya betul dia kata kawan baik, dia akan cuba cari nombor telefon saya dan cuba hubungi saya. Maknanya saya akan pastikan kalau betul laptop dia katalah harga 6-7 ribu pun saya sanggup bayar. Betul. Demi anak saya akan hidup sampai sekarang. Tapi mereka buat keputusan hanya kerana mendengar cakap seorang bomoh yang mengatakan dia semayang hajat menggunakan barang nama arwah keluar. Saya memang sama sekali tidak mempercayai kata-kata bomoh yang macam gitu. Bab tu saya serah pada ustazah. Boleh ke amalan sembahyang hajat katanya pang keluar nama, tertera nama. Siapalah yang curi aku ni, keluar nama Izwan Aziz pula, ya Allah. Allahu Akbar. Itulah sedih sangatlah Izwan, sebab macam mana boleh perkara macam ni boleh berlaku, sebab bila kita sebutkan hanya kerana bomoh, sebab Allah, kita nampak macam ni ya para penonton Izwan. Kita nampak Allah bagi kita akal tu ada sebab. Kan, akal. Sebab bila duduk sama-sama, belajar sama-sama, duduk dalam satu dom yang sama, berkawan, kan hanya kerana satu benda, laptop. Kenapa tak boleh laporkan kepada warden, siapa sahaja kan? Kenapa tak ada yang menghalang perkara itu berlaku sampai berlaku kematian? Jadi Ustazah nak sebut Izwan, kalau perkara macam ni berterusan dan tidak ada pihak-pihak yang mencegah kan, tak ada penegasan di mana-mana institusi, kita akan rasakan wa na'udzubillah min zalik, perkara macam ni akan berterusan. So tidak adalah orang yang boleh hanya dengan sekali solat hajat boleh nampak nama terpapar, dan kalau betul pun nama itu, apakah bukti? Kan adakah hanya melalui mimpi sahaja siapa kita? Adakah kita sehebat malaikat yang boleh nampak semua yang telah dituliskan oleh Allah? Tidak. Okay? Jadi jangan pernah membuat keputusan hanya semata-mata mendengar kata-katanya orang. Dan rakyat Malaysia pada hari jatuh hukum kepada tertuduh telah memberi satu penghormatan yang besar kepada Abang Zul, kerana Abang Zul memaafkan tertuduh yang lain dan katanya saya tak mau bermusuh dengan mereka semuanya. Untuk mengeluarkan kata-kata macam tu Abang Zul, terlalu besar hati untuk memaafkan orang yang meragut buah hati, jantung keluarga, ya, anak sulung yang diharapkan itu. Apa kekuatan yang ada pada Abang Zul untuk tak apalah, saya reda dan saya maafkan mereka? Saya rasa kekuatan tu datang dari diri sendiri jugalah. Kenapa? Kalau saya berdendam, bermusuh, tidak beredar, tidak memaafkan, saya rasa hidup saya lagi tertekan. Kan? Selama 4 tahun ni, saya berulang-alik. Lagi lama kita berdendam, lagi lamalah dia akan jadi satu tekanan pada kita. Jadi, saya dah berpakat dengan orang rumah, dah fikir masak-masaknya, kita maafkanlah dia supaya dia pun senang, saya pun lega, bebas dari tekanan. Jadi kita lapang, kita tak fikir. So sekarang pun saya tak fikir tentang budak-budak yang 6 orang tu lagi dah. Saya tak fikir. Saya fikir saya ada keluarga, saya ada anak-anak yang perlu saya bimbing dia supaya lebih baik ataupun tidak jadi pembuli ataupun dibuli. Betul. Dan Kak Hawa sebagai seorang wanita, ya, pasti ada part yang lebih sensitif lagi. Anak tu kita datang dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, raga kita, ya. Mungkinlah kita nak membesarkan dia, nak cubit pun bukanlah kita nak cubit sampai dia sakit kan, tapi orang lain buat anak kita macam tu. Dan kemudian ada tak sekarang ni pastinya rindu momen Allahyarham Zul Farhan telefon, ibu tanya khabar bagaimana dan sebagainya. Mungkin Kak Hawa nak cerita sedikit keakraban hubungan antara Allahyarham dengan Kak Hawa. Memang keakraban saya dengan anak-anak, semasa bulan 4 yang dibalik tu, dia akan tidur dengan saya. Dia baring lah, maknanya baring dengan dekat katil dengan saya. Jadi dia cakap dengan adik dia, "Dek, Alung tidur dengan mak." Jadi dia kata panggillah adik-adik yang lain. Jadi adik-adik pun ramai-ramai datang berbaring dengan saya semua. Jadi memang momen yang saya teringat memang kalau hari jadi saya yang akan saya sambut 2 bulan 1, dia lah orang yang pertama akan telefon. "Mak, selamat hari jadi." Kalau hari ibu, hari bapa,
hari jadi adik-adik apa semua, dia orang pertama. Dan saya setiap malam saya akan tertidur dulu dan dalam pukul 1, pukul 2 saya akan terjaga sebab waktu itulah dia akan telefon saya sebab dia habis roll call apa semua. Dan kalau saya memang tak terjaga, dia akan telefon saya pagi sebelum saya memulakan kerja dalam 7.30, 7.45 dia dah tahu saya dah berada di office dan dia akan telefon. Mak dah makan, mak dah dah mulakan kerja ke belum. Jadi memang momen-momen tu saya sehingga kini saya akan teringatkan dia dan saya akan menatap gambar di handphone dan dia punya peninggalan dia, sapu tangan memang saya bawa ke mana-mana. Kak Hawa dan Abang Zul, Ustazah juga, saya nak tahulah ya sebagai ibu dan ayah, sekarang ini apakah kelibat Allahyarham yang sempurna itu yang diingati, kejayaan dia masuk universiti, kejayaan dia dalam acara sukan, atau momen ketika Kak Hawa dan Abang Zul melihat wajah jasadnya penuh dengan kesan tekapan setrika di seluruh badan termasuk di kemaluannya itu. Sekarang ni apakah itu yang menghantui ataupun lebih kepada susuk Allahyarham yang dibesarkan, yang sempurna sifatnya itu? Pada saya, momen bersama dengan dia daripada dia kecil sampai dia besar, setiap kali saya lalu di sekolah lama dia, sekolah rendah, sekolah menengah, saya akan terbayang-bayang dia. Dan momen yang saya teringat sebab masa yang bulan April dia balik, dia sendiri gantung dia punya medal-medal dan dia kata, "Mak, kalau mak rindukan Alung, mak tengok medal yang Alung gantung." Jadi kadang-kadang saya perasan macam dia panggil mak dan medal tu pun macam dia berbunyi. Jadi saya memang akan terbayang-bayang, teringat-ingat dia. Kalau waktu makan pun, dia selalunya duduk sebelah adik dia. Saya memang ni, dan sehingga kini, ayah dia tak nak makan ikan bawal. Sebabnya arwah memang minat ikan bawal masak kerutuk. Dan setiap kali kalau dia balik, saya akan memasakkan. Dan kalau dia balik ke UPNM pun, saya akan bekalkan masakan dia. Jadi sehingga dah 4 tahun, ayah dia tidak menyentuh pun kalau ikan bawal dimasak. Dan saya bercakap dengan Abang Zul, saya kata kita pun ada anak-anak yang nak makan ikan bawal tu. Jadi Abang Zul kata kalau anak-anak nak makan dengan saya nak makan, dia boleh beli dan saya boleh masak, tapi bagi dia nak menyentuh tak ada. Baik. Kalau begitulah tahap penyiksaan kepada diri Abang Zul ya, apakah sosok anak yang dilihat ketika jenazah pertama kali dilihat tu masih menghantui Abang Zul sampai sekarang? Betul. Itulah yang sampai sekarang kalau kita fikir, saya ingat balik. Saya buka, tengok yang keadaan jasad dia yang bertapuk-tumpuk. Itulah saya fikir. Itu kenang-kenangan yang, itulah kali terakhir lah kan. Tengok, itulah kenangan yang memang tak boleh lupakan. Kalau kita biasa, macam saya pun biasa juga tengok jenazah orang lain. Tapi lebih sempurna. Tapi tengok anak kita begitu, memang menyedihkan lah. Baik. Kita nak berehat seketika dan selepas ini kami bawakan tetamu yang akan mengupas topik ini dengan lebih baik lagi. Kita nak kaitkan apa yang terpaksa ditanggung oleh keluarga Abang Zul dan Kak Hawa ini serta bagaimana buli ini boleh kita elakkan. Dengar kita berehat seketika, kembali sekejap lagi. Bertemu kembali dalam Dengar Berdamai dengan Takdir adalah tema yang kami bawakan pada malam ini dan saya terus bersama dengan ibu dan ayah kepada Allahyarham Zulfarhan Osman, kadet laut UPNM yang meninggal dunia akibat tindakan rakan-rakan kadet yang lain yang kini telah pun dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Saya bersama juga sekarang Puan Fauziah Sirat, beliau adalah pakar motivasi remaja dan ibu bapa, serta Datuk Seri Akhbar Satar, penganalisis jenayah yang kami hubungi menerusi secara dalam talian.
Tapi sebelum tu saya nak tanya Ustazah zaman sekolah Ustazah dululah pernah kena buli tak Ustazah? Tak pernah. Tak pernah ya? Sebab kita kena garang sikit. Saya pernah kena buli tapi jalannya lepas tu saya tawarkan diri jadi pengawas. Jadi saya tak dibuli. Baik. Dan Assalamualaikum Puan Fauzia. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan dengar pada malam ini. Beliau adalah pakar motivasi remaja dan ibu bapa dan saya rasa keberadaan Kak Hawa dan Abang Zul malam ini satu manifestasi Puan Fauzia bagaimana kejadian buli ini boleh capai tahap yang sangat buruk sehingga kehilangan nyawa. Saya katakan tadi juga sebenarnya pembuli ini adalah satu kelompok manusia yang penakut, yang sebenarnya tak kuat tapi dia buat kuat, dia tunjuk kuat supaya dia nampak hebat. Bagaimana agaknya Puan Fauziah melihat apa yang saya katakan? Okey, terlebih dahulu saya menyampaikan rasa simpati saya lah ya. Bila saya mendengar perkongsian daripada tuan dan juga puan tadi, rasa hiba sebagai seorang ibu tu kan, tak dapat nak ditahan, ditampung ya. Okey. Tapi kalau kita bercakap dari segi aspek buli dalam konteks yang besar, so buli ni hidupnya dalam budaya kita ni bukannya baru sehari dua. Ya, kalau kita kira daripada tahun ke tahun mungkin dah sampai beratus tahun, 100 tahun. Dan bukannya berlaku di konteks yang kecil tapi di mana-mana saja. Kalau kita tengok di dalam sekolah dah tentu, di universiti juga berlaku, tempat yang untuk mengeluarkan manusia yang berilmu juga berlaku, di pusat pemulihan juga tempat yang kononnya nak memulihkan juga berlaku elemen-elemen buli. Jadi setiap tempat ada elemen buli. So persoalannya sebenarnya bagaimana kita nak mematahkan budaya yang sudah berakar umbi dalam kehidupan masyarakat kita, bukan daripada zaman dulu tapi hingga zaman yang moden ini. Saya suka melihat ini daripada aspek kita perlu memanusiakan anak-anak. Ya, sebab saya daripada konteks keluarga. Ya, kalau kita nak maju ke hadapan, apa langkah yang kita kena buat untuk mencegah daripada perkara ini berulang adalah dengan memanusiakan anak-anak. Ya. Suka saya nak berkongsi tentang kata-kata hikmat daripada Ustaz Hasrizal, ya. Memanusiakan itu dahulu sebelum mengislamkan. Ya, memanusiakan dulu sebab kita perlu mencipta satu manusia yang benar-benar manusia, yang faham apa itu kasih sayang, yang faham apa itu empati, yang faham apa itu simpati. Maka tidak ada rasa nak berbuat kejahatan, menjentik, memukul, memarah dan sebagainya. Jadi kalau saya mahu meluahkan rasalah kepada masyarakat di luar sana, apa yang perlu kita buat hari ini adalah memastikan kita memanusiakan dulu anak-anak kita. Ya, sebelum kita sibuk nak mengajar anak kita membaca ABC, alif bata ataupun belajar mengira, tengok dulu dah manusia ke belum anak kita tu. Baik. Sebelum saya sambung dengan Puan Fauziah, saya juga nak ke Datuk Seri Akhbar Sattar. Beliau adalah penganalisis jenayah. Datuk Seri, Assalamualaikum, dan mungkin selama menjadi seorang penganalisis jenayah lah ya, kaedah atau modus operandi yang digunakan dalam kes Zulfarhan Osman ini menekap streka wap ke badannya, 90 lebih tekapan saya kalau baca melalui akhbar. Apakah ini modus operandi yang biasa, Datuk Seri? Saya rasa ini adalah satu modus operandi ataupun perkara yang pelik lah. Dan juga dilakukan oleh seseorang yang boleh dikatakan tidak mempunyai pelajaran. Sebab saya rasa salah satu daripada sistem sekolah kita kan, katalah bapa kita hantar kita ke sekolah, yang pertama adalah untuk dapat kerja, kedua untuk. Tapi jarang sekali kita memberitahu anak kita bahawa pergi ke sekolah itu adalah bukan saja untuk dapat kerja pandai, tetapi menjadi orang yang baik, hormat orang baik, hormat kawan dan sebagainya. Itulah merupakan perkara yang seperti nyatakan tadi, ini merupakan satu cara kita besarkan anak-anak kita lah. Jadi ini satu perkara saya rasa jika sekiranya kita masih lagi tidak mempunyai polisi-polisi yang tertentu, dia akan terjadi. Datuk Seri, sebenarnya kalau saya boleh imbas betapa lamanya kejadian buli ini berlaku, saya ingat filem Sarjan Hassan ya. Kita masih ingat lagi
Hasan pengecut, tak macam Abang Aziz sambil bukunya dicampakkan ke dalam lumpur dan sebagainya. Zaman sebelum perang Jepun pun dah berlaku begitu. Sampai bila agaknya buli ini masih lagi berakar umbi, berlaku di institusi-institusi pendidikan kita? Apakah tak ada jalan yang lebih konklusif untuk menoktahkan semua ni, Datuk Seri? Kita ni sebarang katalah berlaku sesuatu lah, macam kes yang begitu teruk ya. Kita ni selalu kita punya penguasa lah. Siapa yang berkuasa tu dia hangat-hangat teh ayam. Maknanya kalau ada kes ni, sebutlah akan cari polisi dan sebagainya. Tapi benda tu adalah sesuatu yang short term dan dia akan berlaku lagi. Dan yang kedua, seperti nyatakan tadi bahawa kalau perkara sedemikian berlaku, makna sekarang ni kita dah ada polisi. Yang kedua, peranan warden, peranan universiti, sepatutnya perkara seperti demikian berlaku, terutama sekali di universiti yang ala tentera kan. Kita tahu ini adalah kasar, selalunya berlaku sesuatu yang teruk. Sepatutnya sebelum adakan selalu kita ada orientasi kan. Sepatutnya mereka-mereka ni AJK dan juga penuntut-penuntut yang senior tu patut diberitahu bahawa perkara sedemikian tak boleh berlaku. Dan saya nyatakan di sini ada beberapa sebab yang kalau kita ikut pakar kriminologi lah kan. Pertama, dia crime ni dia ada dua sebab saja. Sama ada faktor genetik keturunan ataupun faktor environmental. Maknanya kita belajar daripada orang-orang ataupun kita di rumah tu bapa kita porak-poranda, bergaduh dan juga tidak membesar kita dengan cara baik. Jadi ini merupakan satu perkara yang boleh memberi dorongan kepada kita untuk melakukan buli. Selain daripada nyatakan tadi, iaitu kita adalah merupakan seorang hero untuk tunjuk kepada kawan kita, tunjuk pada girlfriend kita bahawa kita berkuasa, sedangkan kita sebaliknya. Itu di antara perkara yang patut kita lihat. Dan yang kedua sudah tentu ada peer group yang mereka ni berkawan dan juga mempunyai keluarga-keluarga yang tepat. Itu seperti yang disebutkan oleh Haji tadi. Saya dapat bahawa semasa kes mahkamah pun keluarga itu langsung tak tegur. Jadi sudah tentu kalau kita tengok pada sikap, maknanya adalah sesuatu yang tersilap dalam keluarga ini. Maknanya seolah mereka pun setuju ya, dan juga rasa tak bersalah, iaitu anak mereka melakukan sesuatu. Itu sebabnya saya nyatakan bahawa crime is learned. Kalau ikut kriminologi, sesuatu jenayah itu kita belajar. Belajar daripada ibu bapa kita, belajar daripada kawan kita, kita disuruh, kita diarah, dan juga kita apabila tidak tunjuk contoh yang baik, kita bergaduh di rumah, kita kecil-kecil, masa dia kecil-kecil kita pukul dia. Ini akan diikuti oleh mereka-mereka ini. Itu banyak kajian yang ada di dalam yang ada dalam bidang kriminologi. Dan seperti saya katakan tadi, ini lebih kepada faktor environment kita belajar. Tetapi kadang-kadang ada juga di kalangan kita ni ada faktor genetik. Apa kita jenis bebek ataupun panas barang. Jadi perkara sedemikian ini sebab dia macam ada faktor psikopat juga ni. Dia punya mental wire ni tak apa betul. Jadi sudah tentu kalau kita mempunyai fikiran ataupun masalah mental yang macam ni, sudah tentu environmental factor tu akan memberi dorongan yang lebih cepat. Baik. Ini di antara perkara yang saya boleh nyatakan. Baik, satu kupasan dan perkongsian yang menarik sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Akhbar Sattar kerana berkongsi. InsyaAllah ada kesempatan lain kita berjumpa, Datuk Seri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya nak terus ke Puan Fauzia. Saya ada anak lelaki yang masih kecil, membesar. Bagaimana saya boleh elakkan anak lelaki saya ni, sedangkan ayahnya ni seorang yang bersifat lemah lembut, yang tidaklah nak tunjuk agresif, tak ada panas baran. Apakah itu boleh menjamin anak saya tak akan jadi pembuli nanti? Kalau kita bercakap dari segi pembangunan anak-anak, tentunya suri teladan itu paling utama. Siapa yang dipandang, siapa yang ditonton, siapa yang diidolakan. Jadi sekiranya ia punya ayahanda yang begitu sopan santun, lemah lembut, mudah-mudahan amin. So insya-Allah ini akan menjadi orang yang sedemikian rupa. Walau bagaimanapun tentulah kita tidak boleh mengelak dari segi faktor persekitaran. Apabila dia keluar rumah bagaimana? Kawan-kawannya siapa pula? Tapi ini berbalik semula bagaimana kita mendidik anak-anak.
kalau kita ingat lagi bagaimana Rasulullah mendidik anak Ustazah, so ada tujuh tahun peringkat pertama, tujuh yang pertama, tujuh yang kedua, kalau saya boleh kongsikanlah ya. So 7 tahun yang pertama itu anak ini dididiknya seperti seorang raja ya, dalam kerajaan yang bermain. Kerajaan adalah kerajaan bermain. Okey, kenapa kena bermain-main? Sebab belajar itu ketika bermain akan menyuntik dan membangunkan emosi. Ya, emosinya berkawan-kawan bagaimana, bertolak ansur dengan kawan macam mana, berkongsi macam mana, ya, dengan bimbingan daripada kita. So bila 7 tahun yang kedua dah turun pangkat daripada jadi raja jadi hamba. Di mana masa inilah betul-betul kita nak bentuk karakter mereka. Ya, macam mana kita nak asuh mereka, nak ajar mereka basuh kain, basuh pinggan, dengar cakap mak, dengar cakap ayah. Solatnya, okey 7 tahun. Kalau tak 9 tahun kita dah boleh rotan. Ya, pembentukan karakter itu berlaku pada masa itu. Ya, sangat dikawal, ya, sangat diasuh, terdidik dengan sebaik-baiknya. Okey, itu 7 tahun yang kedua. 7 tahun yang ketiga dah naik pangkat baliklah. Jadi menteri. So jadi menteri itu macam mana pula? Terdidik anak-anak kita macam kita raikan pendapat mereka. Okey, ayah nak beli ini. So macam mana pendapat adik? Macam mana pendapat kakak? So boleh tak kita buat macam ni? Supaya mereka rasa, oh, kita ni dilayan sebagai seorang menteri yang ada portfolio masing-masing. Kita punya pendapat dihormati dan diambil kira dalam proses membangunkan kehidupan berkeluarga. Jadi kalau kita menyantuni anak-anak kita mengikut fasa-fasa yang tersebut, so insya-Allah anak-anak kita terdidik dengan rasa empati yang tebal, menjadi seorang manusia yang betul-betul boleh kita lepaskan dengan yakin walaupun persekitaran mereka tidak menyenangkan. Baik. Ustazah mungkin ada nak tambah sedikit, Ustazah, untuk cara membesarkan anak dalam konteks Islami yang lebih lembut jiwanya supaya jangan terlalu menjadi panas bara ni kan. Betul lah, Masya Allah Puan, kan, sebab yang dipandang adalah ibu dan ayah. Jadi kita risau hari ini kalau kita sebutkan tentang persekitaran, ibu ayahnya selembut Izwan, kan, sopan santun, tapi yang ditonton, yang dipandang, yang dijari itu macam mana. Jadi berhati-hatilah semua kita, sebab nak mentarbiah diri sendiri itu harus bermula dengan ketua keluarga. Lepas tu pasakkan iman, agama, insya-Allah tidaklah marah-marah sampai macam tu. Kalaulah ada kawan-kawan yang kena buli, ya Allah. Yang menonton sekarang ni, Izwan, tolong dengan sangat jangan sampai di sekolah atau ke universiti berlaku perkara macam ni lagi. Kalau saya boleh menambah, buli ini bukan saja dari segi aspek fizikal. Kita mungkin terlupa bahawa buli cyber yang sangat berluasa hari ini. Jadi sebenarnya apa yang ditonjolkan ya oleh masyarakat kita, kalau kita melihat bagaimana mereka menulis komen dan sebagainya, generasi lama mungkin seusia saya yang lebih tua daripada saya lagi hebat membuli sebenarnya dibandingkan dengan generasi-generasi baru. Okey, jadi kalau kita mengambil enteng tentang perkara ini, hanya memfokuskan kepada buli fizikal tapi tidak melihat daripada aspek bulian yang lain, benda ini akan terus kekal dalam masyarakat kita. Baik. Saya nak tahu daripada Abang Zul dan Kak Hawa, ketika Menteri Kanan Pertahanan baru-baru ini minta siapa yang membuli dalam pasukan tentera itu laporkan terus pada saya. Saya tak mau benda ni berlaku, dan melihat kepada mungkin itu satu jentikan daripada apa yang berlaku kepada anak Abang Zul dan Kak Hawa. Bagaimana agaknya sambutan Kak Hawa dan Abang Zul melihat kepada di peringkat tertinggi dah mula dah. Jangan nak ada buli-buli sebab semua ni tak boleh berlaku dalam masyarakat kita. Saya okey, begitulah sebab apa? Kalau buli ni tak diketengahkan, tak dinaikkan ke atas, memang menteri pun tak tahu. Tapi oleh kerana menteri dah tahu, jadi orang bawahan ke siapa-siapa saja dah tahu, itulah menteri akan ambil tindakan sewajarnya. Bahawa kalau kita buat buli, lakukan benda-benda yang tidak elok, kita akan diambil tindakan oleh lagi pihak atasan, pihak kerajaan lah contohnya. Kan? Jadi kita jangan buat. Jadi semua kita ada kesedaran di peringkat bawahan. Jangan buat buli. Tapi Izwan, kan, berdamai dengan takdir itu Zazah nampak macam
peringkat menteri pun dah ambil cakna benda ni. Sebenarnya pahala lah bagi puan dengan tuan kita ni, subhanallah. Dan insya-Allah bermain-main di syurga Allah nanti bersama dengan anak yang tercinta. Sebab sebelum ni mungkin tak dipandang, tapi bila ada kes macam ni sebenarnya membuka mata semua orang. Dan itu yang saya nak tanyakan pada Kak Hawa. Mungkin sampai terpaksa kehilangan anak, tetapi suasananya berubah sekarang. Orang mula sedar, orang mula kata buli ni tak bagus, ya. Dan jadi walaupun Kak Hawa kehilangan anak, tetapi anak menjadi asbab kepada masyarakat mula cakna tentang semua ini. Apa perasaan Kak Hawa? Saya rasa buli ni, kalau masyarakat semua sedar dengan buli tu, maknanya bila seseorang yang kena buli tu berjumpa dengan pegawai atasan, maknanya pegawai atasan tu dia hendaklah orang kata menyiasat apa tu semua, memanggil siapa yang pembuli itu semua, dan mereka diberi hukuman yang setimpal lah. Maknanya siasat dulu. Kalau kata laptop hilang, maknanya pihak atasan tu menyiasat dulu. Buat spot check ke? Buat spot check. Jangan masukkan dalam grup WhatsApp apa tu semua. Jadi budak-budak ni bila masuk dalam grup WhatsApp, mereka dah tahu pegawai ni nak nak check. Jadi mereka dah dia pandai buat strategi lain. Ya. Jadi saya harap pihak atasan maknanya cek dulu apa yang dikatakan barang yang hilang tu apa tu semua. Jadi mereka sendiri yang pergi buat spot check apa semua. Bila dah tak ada, maknanya report polis ke apa semua. Jadi biar polis yang bertindak dulu. Baik. Dan Izzuan, Ustazah fahamlah apa yang Kak Awu sebut tu, macam apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, jangan hangat-hangat tai ayam. Perkataan dia tu keyword malam ni. Kita jangan nak hangat-hangat tai ayam saja, ya. Puan Fauzia, satu ni mungkin pembuli ni berlaku juga kerana konflik dalaman diri dia. Dia tengok mak ayah bergaduh kat rumah, jadi dia rasa tertekan, kan. Pesananlah mak ayah sekarang pun kalau nak bergaduh janganlah suka sangat menunjuk depan anak-anak, kan. Takut dia terpendam perasaan tu. Dia hanya boleh lepaskan kepada kawan-kawan sekolah yang lebih lemah, yang lebih tak ada kawan, kan. Jadi pembuli ni dia tak wujud begitu sahaja. Dia wujud daripada sikap ibu bapa juga yang dia nampak, anak tu nampak. Jadi apa nasihat Puan Fauzia? Saya sangat berharap agar kita memandang berat tentang aspek pembangunan emosi. Itu yang paling saya rasa kita hilang dekat situlah. Walaupun kita punya falsafah pendidikan negara, kita kena fokus kepada jasmani, emosi, rohani dengan intelektual, tapi rasanya kat emosi itu tertinggal. Okey. Jadi bila kita fokus kepada emosi, jadi bila anak-anak kecil menangis, ya Ustazah, Tuan-puan, Izzuan, tak adalah kita kata dah diam. Nangis berhenti sekarang. Jangan nangis, Izzuan, awak tu lelaki, tak elok menangis, tak boleh, lelaki kena kuat. Jadi kalau ada kata-kata yang sedemikian diatur dan diajar kepada anak-anak ini akan besar dengan rasa menyimpan perasaan. Tak sempat Puan sebab siang hantar dekat rumah pengasuh. Malam anak dah tidur, masya-Allah. Tapi kalau kita memandang ringan benda ni, itulah yang akan terus-menerus tidak dapat dipatahkan dan dimusnahkan kitaran yang kejam ini. Jadi pembangunan emosi itu kena dipandang berat, perlu dipelajari dan perlu dilaksanakan. So macam zaman pandemik ni, saya rasa kenapa isu-isu emosi, depresi tiba-tiba keluar, meluap. Sebab selama ini disimpan, tanam dalam-dalam bawah kapet. Betul. Sekarang baru keluar. Jadi ini masanya untuk kita fokus kepada betapa pentingnya kita membesarkan anak dengan menyuntik nilai emosi dahulu. Sebelum kita pergi ke arah ataupun aspek kehidupan yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Fauzia Sirad. Beliau adalah pakar motivasi remaja dan ibu bapa. Senang sekali Puan bersama dengan kami malam ini dan berkongsi input dan pandangan. InsyaAllah di kesempatan lain kita berjumpa lagi. Ya. Dengar nak kembali berehat. Sekejap lagi kita nak sambung lagi perbualan bersama ibu dan ayah Allahyarham Zulfarhan Osman. Kekal bersama kami di Dengar.
Baik, kita berada di minit-minit akhir program Dengar pada malam ini dengan topik berdamai dengan takbir pula takdir. Dan kita bersama dengan responden kami iaitu ibu dan ayah kepada Allahyarham Zulfarhan Osman, kadet laut di UPNM yang meninggal dunia akibat dibuli oleh rakan-rakan kadet yang lain. Dan baru-baru ini kedua-dua pasangan ini dikunjungi seorang pendakwah terkemuka yang memberikan tiket pergi balik ditanggung perjalanan untuk menunaikan umrah. Jadi kami tetap tak mahu juga ketinggalan untuk sama-sama menyumbang. Ada sedikit sumbangan daripada tabung Al-Fawaz, kendalian Ustazah Muzayanah, untuk memberikan sedikit duit belanja lah ya di Tanah Suci. Mudah-mudahan umrah makbruran insya-Allah kepada Abang Zul dan Kak Hawa. Silakan Ustazah. Baik, insya-Allah tahniah. Insya-Allah umrah mabrur. Minggu depan ni berangkat 15 pula dia dah delay kapal terbang. insya-Allah. Baik, akan berangkat minggu hadapan ya. InsyaAllah. InsyaAllah musim sejuk di sana. Jadi pastikan bawa baju tebal. Di Madinah terutamanya sejuk. Dan doakan saya dan Ustazah juga. Doakan anak saya besar jadi anak yang soleh dan tak jadi pembuli. Dan jadi seorang manusia yang berguna. Boleh mencontohi Allahyarham Zulfarhan insya-Allah ya. InsyaAllah. Baik, dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Abang Zul dan Kak Hawa, jauh datangnya daripada Johor Bahru. InsyaAllah Allah lindungi perjalanan balik ke Johor ya. Baik, kita dah sampai ke penghujung pertemuan kita pada malam ini. Saya nak beritahu anda sekali lagi, buli ini tak cool, tak macho dan sangat tidak bertamadun. Jadi jangan jadi seorang pembuli. Kalau kita menyayangi semua yang ada di bumi, insya-Allah kita akan disayangi oleh semua yang ada di langit. Jadi bagi pihak Ustazah Muzayanah, saya Izwan Azir Saleh dan juga mewakili kru penerbitan mengucapkan terima kasih di atas kebersamaan anda. Insya-Allah minggu hadapan kita berjumpa lagi dengan topik yang lain. Salam hormat, jaga diri Malaysia. Assalamualaikum. Selamat malam.